Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Saya selaku moderator Siti Zulaika binti Ismail, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan limpah kurniaannya dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini bagi membincangkan satu topik yang begitu menarik, iaitu pengaruh rakan sebaya mempengaruhi sasiah remaja. Jadi sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, suka saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang hebat, yang terdiri daripada Puan Adila dari SK Sarjana Indah, bahagian guru bimbingan dan kaunseling. Seterusnya ahli panel kita Cik Najiha, iaitu student dari International Islamic College. Dan yang terakhir sekali, tetamu ahli panel kita Puan Husna dari Pediatrik. Okey, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, suka saya nak kongsikan sedikit teori daripada Malachi Albert 1999, di mana kanak-kanak ni merasakan rakan sebaya adalah lebih penting kepada mereka. Malahan bagi saya sendiri, bukan sahaja kanak-kanak tetapi juga individu maupun remaja itu sendiri menganggap rakan sebaya adalah orang yang paling penting bagi kehidupan mereka selain daripada ibu bapa. Jika kita lihat pada zaman era globalisasi yang pesat membangun dengan kewujudan gadget yang boleh dikatakan sebagai sumber utama yang menjadikan penemuan rakan sebaya yang sama ada dari segi rakan sebaya yang baik maupun sebaliknya. Jika kita dapat dilihat, rakan-rakan sebaya ni sangat mempengaruhi lah individu-individu tersebut, sama ada mempengaruhi secara baik ataupun tidak baik, tetapi bergantung juga kepada individu itu sendiri, sama ada mengikut langkah rakan sebaya yang baik maupun sebaliknya. Jadi topik ini akan lebih menarik jika dikupaskan oleh ahli-ahli panel kita yang lebih, bagi saya lebih arif daripada ini untuk kita bincangkan ataupun untuk kita bahaskan, supaya forum kita ni lebih lagi orang cakap bermakna lah. Okey, oleh yang demikian, suka saya lah nak menjemput Cik Najiha bagi mengongsikan sedikit sebanyak persekitaran beliau di college, memandangkan beliau adalah salah seorang student daripada International Islamic College, di mana persekitarannya yang terdedah dengan rakan sebaya ataupun remaja ini. Jadi sedikit sebanyak Cik Jiha boleh kongsikan bagaimana persekitaran dengan rakan sebaya yang kita boleh klasifikasikan sebagai ada rakan sebaya yang membawa kebaikan dan ada juga rakan sebaya yang membawa kepada keburukan. Jadi untuk mengupas benda ni dengan lebih lanjut, dengan situasi yang lebih orang cakap menggambarkan keadaan sebenar, kita persilakan Cik Najiha bagi menerangkan dengan lebih lanjut lah perkara ini. Dipersilakan Cik Najah. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator kita, iaitu Puan Siti Zulaika, kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam forum pada hari ini. Okey, terlebih dahulu yang saya nak sampaikan apa yang saya faham tentang rakan sebaya mempengaruhi pembentukan sasiah kanak-kanak dan remaja adalah rakan sebaya ni adalah terdiri daripada umur yang sama, minat yang sama dan latar belakang yang sama. Oleh itu, kanak-kanak dan remaja akan lebih selesa untuk berkomunikasi, dalam perkembangan komunikasi, untuk meningkatkan lagi lah perkembangan komunikasi melalui rakan sebaya, kerana ia semua aspek sama dengan rakan sebaya, melebihi daripada keluarga yang ibu bapa kita, kakak-kakak kita, adik-adik yang mungkin kemungkinan tidak kuranglah memahami kerana mereka tidak sama umur. Okey, dan itulah maksud rakan sebaya. Okey,
Dan seterusnya adalah tentang bagaimana situasi seorang pelajar itu berada dalam rakan sebaya. Ya, okey. Saya sendiri adalah seorang pelajar dan sedang menjalani kehidupan dengan rakan sebaya. Oleh itu, saya juga mengaku saya juga turut mengikut gerak-geri perkara-perkara yang rakan saya lakukan, seperti contohnya ada yang saya beri contoh, rakan saya yang memberi dakwah, saya juga turut mengikut dia lah, memberi dakwah, memberi nasihat kepada yang memerlukan, kan. Dan seterusnya ada juga yang saya melihat rakan saya yang sukakan media sosial, yang sukakan menunjukkan diri kepada warga-warga internet. Seperti berada di Facebook, di Instagram dan TikTok. Yang terkenal sekarang, dia orang lebih sukakan benda-benda seperti itu. Bagi saya, ia baik, cuma sama ada ia positif ataupun negatif lah. Okey, oleh itu apa yang dapat saya katakan, jika kita memilih rakan yang positif, pembentukan sosial kita akan menjadi positif. Dan jika kita memilih rakan yang negatif, pembentukan sosial kita juga turut negatif. Dan kita yang positif perlu pembentukan yang negatif. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita Cik Jiha atas perkongsian yang begitu bermakna lah untuk kita semua mendalami atau mentauladani daripada yang dibincangkan tadi. Okey, seterusnya kita ke ahli panel yang seterusnya, iaitu Puan Husna dari bahagian pediatrik, di mana Puan boleh kongsikan sedikit pengalaman maupun pandangan Puan sendiri mengenai kemungkinan faktor-faktor pengaruh rakan sebaya ni yang mempengaruhilah perkembangan sasiah mereka. Jadi Puan boleh kongsikan sedikit mengenai faktor-faktor tersebut. Silakan Puan. Bunga matahari indah berseri. Terima kasih saya ucapkan pada saudari moderator yang manis berseri. Okey, berbalik pada soalan moderator tadi, iaitu apakah faktor yang menyebabkan seseorang tu mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Antara banyak-banyak benda kat dalam dunia ni, kita mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Ini suka untuk saya menyebutkan pandangan seorang tokoh yang bernama Albert Bandura, di mana beliau mengatakan bahawa salah satu proses terpengaruh ini adalah melalui proses memerhati. Dan dalam proses memerhati ni, seseorang tu meniru memerhati selepas ibu bapa, keluarga dia dan sebagainya adalah melalui rakan sebaya. Orang mudah tertarik dengan rakan sebaya. Itu faktornya. Kemudian pandangan Albert Bandura ni terkait juga dengan pandangan seorang tokoh yang bernama Ivan Pavlov, di mana beliau mengatakan bahawa waktu zaman awal sosial kita ni adalah berpusatkan keluarga kita. Memula zaman kanak-kanak kita duduk dengan keluarga kita tengok keluarga kita, ibu, ayah, kakak, abang, adik semua kan. Jadi menurut Ivan Pavlov, bila kita semakin membesar tu kita berkeinginan untuk mencari rakan sebaya, untuk kita bermain, berkawan, sebab itu memang naluri kita rasa nak kawan. Kemudian bila mana kita semakin dewasa, kita akan pandailah cari contohnya kawasan terdekat, kejiranan kita. Dari kejiranan tu mungkin ada rakan-rakan sebaya yang kita nak kawan. Tapi kalau di kejiranan tu tak ada rakan sebaya, contohnya orang tua je semua ataupun budak lagi ke, dia tak terpengaruh pula dalam diri kita. Faktor yang menyebabkan nak kawan dengan rakan sebaya ni adalah sebab rasa macam mudah untuk bersembang, berkawan dan sebagainya. Kemudian setelah itu mencari kawan-kawan di taman permainan,
Taman permainan, banyaklah kawan-kawan yang rakan sebaya kan. Kemudian semakin berkembang pula kehidupan sosial seseorang itu, pergi ke sekolah pula. Dalam sekolah ni lah yang ada ramai rakan-rakan sebaya. Dan dalam kelas kita sendiri pun adalah dari golongan rakan-rakan sebaya masa kita sekolah rendah, sekolah menengah kan. Itulah yang faktor yang menyebabkan seseorang tu tertarik dengan rakan sebaya. Kehidupan sekeliling kita ni pun dah banyak rakan sebaya. Awal permulaan kanak-kanak remaja kita ni pun banyak rakan-rakan sebaya. Kemudian seterusnya, faktor yang menyebabkan seseorang ini terpengaruh dan mudah tertarik dengan rakan sebaya ni adalah mereka merasakan bahawa kalau tak ikut rakan sebaya ni macam ketinggalan zaman. Jadi kita kena ikut rakan sebaya lah. Sebab macam nanti takut bila rakan sebaya tu buat sesuatu, kita tak ikut dia. Okey, mungkin rasa segan, malu sebab takut rakan sebaya tu cakap, alah macam yang tu pun tak nak buat. Yang tu pun macam ataupun kata nak tunjuk alim ke, ataupun kata segan ke dengan dia tu ke, macam tu. Ataupun bila tak ikut rakan sebaya ni kira macam takutlah kena kata ke apa kan, nak kawan dengan kakak-kakak saja ke, ataupun tengok dia suka kawan dengan budak-budak. Jadi sebab itulah membuatkan orang terpengaruh, orang suka terpengaruh dengan rakan sebaya. Kemudian seterusnya, faktor yang menyebabkan orang terpengaruh dengan rakan sebaya, tertarik dengan rakan sebaya ni sebab perasaan ingin mencuba dalam apa jua keadaan tu, walaupun perkara tersebut itu tidak mendatangkan manfaat. Contohnya macam dia rasa macam perasaan nak cuba. Okey, dan perasaan nak cuba ni dia rasa macam tertarik untuk buat perkara tersebut dengan rakan sebaya dia sahaja. Sebab naluri, keinginan, kehendak dan pemikiran itu boleh jadi mereka ni nak sama sebab sebaya kan. Jadi macam kalau perkara tu sama ada berfaedah ataupun tidak, dia tertarik nak buat bersama-sama dengan rakan sebaya lah. Kemudian seterusnya, faktor yang menyebabkan seorang terpengaruh dengan rakan sebaya ni rasa macam setiap perkara yang dilakukan oleh rakan sebaya tu satu benda yang menyeronokkan, menarik. Sebab itulah yang saya sebutkan tadi, pemikiran sama kan, umur pun sebaya, pemikiran pun sama, perasaan pun mudah masuk antara satu sama lain. Jadi bila nak buat sama-sama tu jadi seronok, lebih menjiwai perkara tersebut. Sebab faktor usia yang tidak jauh berbeza. Kemudian dalam konteks ini juga, Abdullah Nasih Ulwan juga menegaskan dalam penulisannya dalam buku Tarbiyatul Aulad, di mana faktor yang menyebabkan seseorang ni mudah terpengaruh dengan rakan sebaya ni lah yang perlu diberi didikan daripada awal supaya seseorang tu dapat menilai antara baik dan buruk, kawan yang memberi perkara positif atau kawan yang memberi perkara yang negatif. Diiringi juga dengan pendapat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahawa beliau menekankan juga tentang perhubungan sosial ini antara rakan sebaya ini perlu dititik beratkan daripada awal. Sebabnya seseorang tu memang dia suka, dia mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Jadi Imam Ghazali rahimahullah berpesan supaya daripada awal lagi perlu dititik beratkan tentang rohani, pendidikan yang baik supaya tidak mudah terpengaruh dengan rakan sebaya ni. Jadi oleh yang demikian itu, orang yang menjalinkan hubungan persahabatan dengan rakan sebaya ni perlu dapat menilai antara baik dan buruk, negatif dan positif. Selain itu, dia dapat membentingkan diri. Dia dapat membentingkan diri ataupun dia sendiri yang pandai membawa kawan dia tu ke arah positif atau negatif lah. Tapi kalau diberi didikan awal, kata Imam Ghazali rahimahullah, bila kita kawan dengan rakan sebaya pun mungkin kita boleh mengajak rakan sebaya itu ke arah perkara yang lebih baik. Jadi kebanyakan pandangan tokoh ni mengatakan bahawa memang seseorang tu mudah terpengaruh dengan rakan yang sebaya dengan dia. Jadi sebab itulah tokoh Islam seperti Nasih Ulwan dan Imam Ghazali rahimahullah juga berpesan supaya perlu diberi didikan daripada awal lah
untuk di mana pun dicampakkan tetap teguh pendirian, tak mudah terikut-ikut. Itu sajalah ringkasan daripada saya yang serba tidak tahu ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada saudari moderator. Okey, terima kasih Puan Husna di atas perkongsian yang begitu menarik dan saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan Husna tadi, di mana remaja ini cenderung dengan rakan sebaya. Contohnya rakan sebaya buat ni, kita kena buat ni. Kalau kita tak ikut nanti kemungkinan akan diperli dan sebagainya. Contohnya seperti apalah hang ni, zaman bila pakai macam ni, kena pakai macam ni baru nampak trend dan sebagainya, dan sanggup membebankan ibu bapa mereka. Jadi kita kupaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai pengaruh rakan sebaya ni dengan mengetahui sedikit sebanyak mengenai ciri-ciri rakan sebaya yang perlu kita pilih untuk jadikan rakan kita dan mencorakkan diri kita yang sebenar dan yang ke hadapan. Jadi kita dengarlah pandangan daripada Puan Nadila sendiri mengenai ciri-ciri ini. Jadi dipersilakan Puan. Assalamualaikum terlebih dahulu. Terima kasih kepada moderator kita Puan Siti Zulaika kerana sudi menjemput saya pada hari ini bersama-sama dalam forum kita pada hari ini, iaitu mengenai peranan rakan sebaya, bagaimana peranan rakan sebaya dalam membentuk sasiah. Okey, berbalik kepada ciri-ciri rakan sebaya yang perlu kita pilih. Okey, antara ciri-ciri yang perlu dipilih ni contohnya seperti memilih rakan sebaya yang menghormati ibu bapa dan juga orang yang lebih tua daripada kita. Okey, jika seseorang itu menghormati ibu bapanya, saya dia juga secara langsungnya akan juga menghormati rakannya dan akan menjaga hati, menjaga perasaan rakannya dalam menjaga perhubungan mereka semasa berkawan. Okey. Contoh, Mutiara Kata ada menyebut, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, nescaya tempias wanginya akan terkena pada kita juga. Sebaliknya, jika kita berkawan dengan pembuat senjata, nescaya percikan apinya akan terkena kepada kita juga. Ciri seterusnya ialah kita perlu memilih rakan yang bijak dan juga rajin membaca serta rajin belajar. Ini kerana ia akan mendorong rakan juga untuk sama-sama belajar, sama-sama menelaah pelajaran dan tidak membuang masa dengan aktiviti yang tidak sihat. Contohnya sekarang ni macam di zaman yang serba canggih dan serba moden ni, jika ada masa terluang, kanak-kanak akan bermain game, bermain permainan dan sebagainya. Jadi jika kita berkawan dengan orang yang bijak, yang rajin belajar, secara automatiknya rakan tersebut juga akan ikut sama-sama belajar dan mengikuti cara rakan tersebut. Jika ada masa lapang, dia akan belajar. Jika kita berkawan dengan rakan yang jenis suka belajar ni dan bijak ni, dia akan ajar kita juga, mendorong kita untuk pandai kita membahagikan masa. Dan juga secara langsung dia akan juga boleh jadikan idola untuk mencapai kejayaan kita. Pepatah juga ada menyebut, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Ia sangat sesuai dengan peranan rakan sebaya untuk membantu kita melangkah kejayaan yang lebih baik pada masa akan datang. Seterusnya, ciri-ciri yang seterusnya pula bagi saya, sasiah dan juga budi pekerti juga memainkan peranan yang penting untuk sasiah kanak-kanak ataupun remaja. Peranan rakan sebaya ni dia banyak mengaruhi tingkah laku dan juga sasiah pada masa kini. Sahabat yang mempunyai sasiah terpuji ni akan menunjukkan mana yang positif dan mana yang negatif. Dia akan boleh kita pilih yang mana ke arah positif dan mana ke arah negatif.
Okey, untuk mengelakkan terjebak daripada kepada gejala yang tidak sihat, kita perlu pilih rakan yang punya budi pekerti yang terpuji, akan kita dapat contohinya dan jadikan teladan. Okey, membuat pilihannya adalah di tangan kita sebenarnya. Okey, buatlah pilihan yang terbaik dan bijak dalam mencari rakan sebaya ni. Justru itu berhati-hatilah dalam memilih rakan, kerana ia boleh membawa kita ke arah kebaikan dan juga keburukan. Okey, sekian. Okey, setakat itu saja perkongsian saya secara ringkas. Okey, kita balik kepada moderator kita. Okey, terima kasih Puan di atas perkongsian yang telah dikongsikan, dan wajarlah guru bimbingan dan konseling ni dia petah bercakap sebab dia dikelilingi dengan pelajar-pelajar yang macam ragam. Okey, seterusnya setelah kita mengetahui daripada aspek-aspek peranan rakan sebaya ni, jadi kita nak tahulah juga kesan-kesan pengaruh rakan sebaya ni sama ada dari side positif maupun side negatif. Jadi Cik Jiha boleh kongsikan tak sedikit melalui pengalaman ataupun persekitaran Cik Jiha sendiri mengenai, saya percaya pergaulan ataupun persekitaran Cik Jiha ni yang boleh Cik Jiha kongsikan sedikit, di mana bila berada di persekitaran kolej yang ramai orang, yang boleh dikatakan macam-macam ragam manusia yang kita boleh lihat, yang boleh kita nampak. Jadi Cik Jiha boleh bagi tak pandangan sedikit ataupun contoh rakan sebaya yang membawa kebaikan dan juga membawa keburukan ini. Silakan Cik Jiha. Baik, terima kasih kepada pemenjara kita sekali lagi. Saya diminta untuk memberi sedikit pandangan tentang kesan apabila kita memilih rakan yang positif dan negatif. Okey, apa yang dapat saya katakan di sini adalah jika kita memilih seseorang rakan itu, kita perlu tengok daripada aspek diri dia, bagaimana dia menjaga kebersihan, bagaimana menjaga rutin harian. Okey, so kepada rakan-rakan saya di luar sana yang remaja, saya ingin sarankan kepada anda supaya kita perlu berhati-hati dalam memilih rakan sebaya, kerana kita tak tahu dia ingin bawa kita ke mana. So maksud saya, kalau kita pilih kawan yang positif, penuh dengan positive vibes, so tentu sahsiah kita akan terjaga dan akan pulihlah, akan membaik pada masa akan datang. Jika kita tersalah pilih rakan, akan menjadi mungkin benda tu tak salah 100%, tetapi ia mungkin menjadi kesalahan di pandangan orang, pada pandangan rakan-rakan yang lain yang mungkin memikirkan suatu benda tu salah dan tidak patut pun untuk dibuat. Oleh itu, kesan dia menjadi buruk lah kepada kita jika kita memilih rakan yang negatif. So, tetapi tidak salah juga kita untuk berkawan dengan dia. Walaupun kita tahu dia negatif, kita boleh jadi rakan sebaya mempengaruhi dia ke arah positif. Kita boleh ubah dia, sama-sama bantu dia untuk ke jalan yang betul lah. Maksudnya kalau kita nak memberi teguran pun perlu ada caranya, bukan terus menegur dan memalukan. Benda itu boleh mengakibatkan diri dia terganggu dan akhirnya terus ke arah negatif. Oleh itu, kesan yang dapat saya katakan, pilih diri kita sendiri juga perlu ada visi untuk kita tentukan sahsiah hidup kita ke arah yang baik atau ke arah yang salah. Okey, so apa yang saya nak katakan di sini, pilih rakan tidak mengira bangsa atau agama, tetapi diri kita perlu lebih bijak dalam menguruskan diri dan sahsiah kita agar masa depan kita lainlah, penuh dengan positif. Okey, itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih.
Mari kepada pemoderator kita. Okey, terima kasih Cik Jiha atas perkongsian yang begitu bagi saya bermanfaat lah untuk kita sama-sama mengambil ilmu ini untuk lebih berhati-hati dalam memilih rakan sebaya. Jadi secara keseluruhannya kita nak dengar juga solusi yang kita boleh ambil daripada pengaruh rakan sebaya ni. Boleh tak Puan Rusna kongsikan sedikit apakah solusi yang wajar kita ambil dalam memilih rakan sebaya ni. Silakan Puan Rusna. Terima kasih saudari moderator. Baik, apakah solusi yang wajar kita ambil dari pengaruh rakan sebaya? Baik, kita tidak ada solusi untuk tidak bergaul ataupun tidak berkawan dengan orang yang sebaya dengan kita. Tetapi kita ada solusi untuk bagaimana ada sempadan dalam kita menghadapi rakan sebaya, iaitu kita kembali kepada pesanan-pesanan daripada tokoh-tokoh kita seperti Imam Ghazali rahimahullah, Nasir Uwan rahimahullah, di mana mereka dalam kitab mereka iaitu Tarbiyatul Aulad tu berpesan bahawa betapa pentingnya didikan awal ini daripada kita kanak-kanak ini, bagaimana cara untuk kita berhadapan dengan kawan-kawan kita, terutamanya rakan-rakan yang sebaya, supaya kita sentiasa bila berada dengan rakan sebaya tu kita dah ada jati diri dan kita teguh dalam pendirian kita. Jadi kita tidak mudah untuk ikut kawan lah. Bahkan kawan tu pula yang akan ikut kita dengan cara yang baik. Kalau menurut buku yang dikarang oleh Nasir Ulwan rahimahullah tu, beliau mengatakan bahawa jika diterapkan awal-awal jati diri yang teguh tu, jadi tak mudahlah untuk jadi mudah untuk orang pula ikut kita, asalkan kita dapat membimbing kawan dengan cara yang baik. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih banyak. Yang lemah tu daripada diri saya sendiri, yang baik tu daripada Allah. Okey, terima kasih Puan Susna di atas perkongsian. Okey, secara kesimpulannya yang dapat saya simpulkan, pengaruh rakan sebaya ni boleh dikatakan di mana-mana saja kita akan terpengaruh dengan rakan sebaya. Tetapi berbaliklah kepada prinsip diri kita, sama ada kita memilih rakan yang baik maupun sebaliknya. Jika kita memilih rakan yang baik, maka baiklah perjalanan hidup kita. Jika kita memilih rakan yang membawa keburukan atau tidak berfaedah kepada diri kita, maka jalan itulah yang kita akan pergi. Jadi bijaklah dalam memilih rakan sebaya, dalam menentukan siapa diri kita. Sebab rakan sebaya ni sedikit sebanyak melambangkan diri kita. Kita diibaratkan kain putih, kain bersih. Jadi rakan sebaya ni yang akan mencorakkan diri kita. Jika baik yang apa yang ditunjukkan, baik jugalah apa yang kita ikut. Jika tak baik apa yang ditunjukkan, maka itulah yang kita ikut. Jadi saya akhiri dengan forum ini dengan sedikit pantun. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Dengan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel yang hadir di atas pandangan dan perkongsian yang begitu bermanfaatlah untuk kita semua.